Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Kerajaan komited dalam memastikan isu penyalahgunaan media sosial dibendung demi kesejahteraan rakyat. Pelbagai dasar telah dibentuk oleh kerajaan bagi mengimbangi permasalahan media sosial yang dihadapi dan dalam masa yang sama untuk melindungi kebebasan, hak dan privasi rakyat Malaysia. Penambahbaikan ke atas dasar-dasar yang telah dibentuk sentiasa dilaksanakan dengan mengambil kira penyertaan pelbagai pemegang taruh, termasuklah pihak kerajaan, penyedia platform, pembuat kandungan dengan izin content creator, pengguna serta pihak-pihak berkepentingan lain seperti forum industri serta badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO yang berkaitan. Dasar jangka masa pendek yang dilaksanakan adalah dari aspek operasi pemantauan dan penguasaan secara kes demi kes. Dasar ini akan diguna pakai dan pelaksanaan pengukuhan kerjasama bersama penyedia platform termasuk aplikasi TikTok dan laman sosial yang dimiliki oleh Meta iaitu Facebook dan Instagram serta Twitter dari sudut rangka kerja kawal selia bersama dengan izin co-regulation. Pendekatan dari sudut dasar jangka masa pertengahan dan panjang pula merangkumi kajian semula dan pindaan ke atas peruntukan undang-undang sedia ada bagi memastikan ianya sentiasa relevan dan praktikal mengambil kira situasi atau keadaan terkini. Selain daripada peraturan dan penguasaan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga memberi penekanan dari sudut advokasi dan kesedaran serta dari sudut kawal sedia kendiri dengan izin self-regulation dalam usaha menguatkan daya ketahanan serta kesedaran pengguna untuk menggunakan apa jua platform komunikasi dengan positif dan tidak melanggar mana-mana peruntukan undang-undang sedia ada. KKD turut melaksanakan perkongsian maklumat untuk mendidik masyarakat ataupun digital literacy supaya sentiasa bertanggungjawab serta cakna dalam memastikan kesahihan maklumat yang diterima sebelum perkongsian dilakukan menerusi video maupun gambar di media sosial termasuk di platform TikTok. Setiap warga negara harus sentiasa berpegang kepada prinsip hormat menghormati yang menjadi antara matlamat pembentukan Malaysia Madani dan menghormati prinsip rukun negara yang merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih banyak kepada YB Menteri di atas penjelasan tadi. Sebelum saya teruskan dengan soalan, saya ingin berkongsi sedikit data. Dalam masa yang sama, kita memperoleh daripada sumber data Reportal, di mana sejumlah 30.25 juta pengguna sosial media di Malaysia pada tahun 2022 dan pengguna sosial media di Malaysia telah bertambah sebanyak 8% dengan jumlah 2.3 juta rakyat Malaysia bertambah pada tahun 2021 hingga 2022. Menurut sumber yang sama, 14.59 juta pengguna TikTok berumur 18 tahun ke atas terdapat di Malaysia. Lantaran itu, berdasarkan kepada data-data ini, saya ingin tahu kementerian sama adakah rancangan usaha untuk memastikan sosial media ini digunakan sebaiknya mungkin untuk meningkatkan lagi perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan juga sejauh mana usaha-usaha untuk tindakan-tindakan untuk memadamkan akaun-akaun tertentu itu, keberkesanannya dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Wang Semaju. Berkenaan penggunaan yang mungkin lebih baik di kalangan pengguna media sosial, sebenarnya pihak kementerian telah mengadakan siri libat urus, pertemuan, perbincangan dengan pelbagai pengusaha platform media sosial. Sebagai contoh bersama pihak TikTok pada 5 Disember dan 12 Januari 2023. 5 Disember tahun lalu dan 12 Januari tahun ini. Dan dalam perbincangan-perbincangan ini, pihak media sosial seperti TikTok telah menyatakan bahawa mereka juga berhasrat untuk mengusahakan program-program literasi digital ataupun digital literacy untuk membolehkan lebih ramai pengguna faham cara-cara menggunakan media sosial ini dengan tanpa melanggari community guideline dengan izin TikTok itu sendiri. Sebagai contoh, mereka berhasrat untuk
melaksanakan program kempen celik digital yang diberi nama Take 3 Second. Bagi isu scam, mereka akan melakukan kempen Call 997 dan bagi tujuan advokasi bagi pilihan raya, pendidikan demokrasi, mereka laksanakan program belia sedia undi sebagai contoh. Untuk menjawab soalan tentang penurunan konten ataupun pengekangan akaun, untuk makluman Dewan, setakat hari ini pihak kementerian tidak ada memohon mana-mana akaun ditutup ataupun dikekang. Tapi dilebih kepada konten yang dimuat naik. Dari sepanjang tahun 2021, dari 1 hingga 31 Januari 2023, sebanyak 197 kandungan telah diturunkan di pelbagai media sosial, di mana 101 adalah dari konten dari platform TikTok. Ya, dan sebenarnya ada 3 cara di mana konten ini diturunkan. Bagi TikTok itu sendiri, mereka mempunyai artificial intelligence ataupun AI, dan saya difahamkan daripada pihak TikTok sebanyak 90-95% konten yang diturunkan itu diturunkan secara automatik kerana melanggari konten community guideline TikTok itu sendiri. Kedua adalah daripada laporan pengguna. Dan ketiga adalah daripada permintaan agensi ataupun badan penguatkuasa. Jadi itu yang saya boleh sebut Soalan sekarang. tambahan. Ya, silakan. Ulu Langat. Ustaz, Saya bergerak. terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah, kalau tadi mengenai TikTok, bagaimana pula dengan Twitter? Di Twitter juga ada elemen-elemen perkauman, kebencian dan memecah belahkan perpaduan. Adakah kerajaan juga akan melihat kepada Twitter, dan juga bagaimana pendirian kementerian terhadap kenyataan Yang Berhormat Perdana Menteri yang menyebutkan mahasiswa bebas bersuara? Apa jaminan daripada pihak kementerian supaya mahasiswa terus bebas bersuara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang komitmen kerajaan adalah untuk memastikan bahawa hak bersuara itu dijamin, dikekalkan dan diperkukuh. Tapi hak bersuara tidak bererti hak ada untuk berfitnah, ya, untuk melimpahkan fitnah ataupun menyampaikan maklumat yang palsu, ya, dan sebagainya. Jadi bagi mana-mana platform media sosial, untuk makluman Dewan, memang seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 cara konten diturunkan. Sama ada community guideline bagi platform itu sendiri, ya, melanggari. Sebagai contoh di Facebook, sekiranya seorang pengguna membuat live stream tapi terlibat dalam aktiviti keganasan sebagai contoh, maka live stream itu akan diturunkan. Samalah juga dengan Twitter dan mana-mana platform media sosial yang lain. Tapi bagi tujuan ataupun di pihak kementerian, kalau sekiranya ada aduan yang diterima, maka pihak SKMM itulah badan yang akan berhubung dengan mana-mana penyedia perkhidmatan media sosial untuk mengambil apa-apa tindakan. Tapi akhirnya tindakan itu akan diambil oleh penyedia platform tersebut, bukan oleh pihak kerajaan. Baik, saya nak bergerak Soalan soalan nombor 4. yang betul. Silakan Datuk Seri Taqiyuddin Hasan. Jawab. Silakan. Nombor 4.